Assalamualaikum dan salam sejahtera. PRU 13, anak muda pilih siapa? Itu tajuk debat sinar harian kali ini yang dibawakan khas kepada anda dari Auditorium Kompleks Media Karangkraf Shah Alam. Jadi untuk pengetahuan anda, menjelang pilihan raya umum yang akan datang, kelompok umur pengundi yang berusia 21 hingga 39 tahun jumlahnya 5.2 juta. Satu jumlah yang cukup besar. Dan bagaimana menebak pilihan mereka, bagaimana membaca cara mereka membuat pilihan di kertas undi akan datang, itu yang akan dibincang dan diperdebatkan oleh dua orang tokoh kita hari ini. Pertamanya merupakan Ketua Pemuda PAS iaitu Saudara Nasruddin Hassan Tantawi dan juga Ulama Muda UMNO iaitu Fatul Bahri Mat Cahaya. Jadi orang muda, anda sudah bersedia untuk mengikuti hujah dan fakta yang bakal dibentangkan oleh mereka? Tanpa memasa, kita teruskan saja bersama dengan moderator kita kali ini, Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar, pensyarah di Jabatan Strategik dan Antarabangsa Universiti Melaya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barisan kepimpinan Sinar Harian, barisan kepimpinan Asrul Awani dan juga bernama radio dan seterusnya yang saya hormati, yang diraikan hadirin dan hadirat sekalian. Apabila saya menerima undangan untuk menjadi moderator pada hari ini, saya merasa sedikit berbelah bagi. Kerana tajuk yang diketengahkan ada kaitan dengan orang muda. Sedangkan saya sudah lama melepasi zaman ataupun era kemudaan yang disebutkan itu. Tambah-tambah lagi, kedua-dua pendebat hari ini juga terdiri daripada orang muda. Jadi, apakah saya berkemampuan untuk menangani sorotan dan saranan dari dua orang muda di hadapan khalayak yang juga terdiri daripada orang muda ini? Tetapi setelah berfikir sejenak, saya rasa teruja untuk sama-sama berkongsi kemudaan mereka ini. Kemudaan hadirin dan hadirat sekalian sekurang-kurangnya akan berlaku suatu transformasi segera menjadi orang muda sebentar. Sebab hari ini kita sedang dilonjak oleh berbagai-bagai transformasi. Apakah kiranya saya juga berenang bersama mereka dan mengalami sedikit transformasi untuk sekurang-kurangnya pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tajuk kita pada hari ini PRU 13, orang muda pilih siapa? Suatu tajuk yang sangat penting. Malah Presiden Soekarno pernah mengatakan, berikanlah daku sekumpulan pemuda. Ada yang mengatakan 10 orang pemuda, aku akan menggoncang dunia itu. Ini nak goncang pilihan raya. Jadi orang muda sangat penting. Kemudian seorang pujangga Islam pernah mengatakan, the old must die, the young may die. Artinya orang tua menjelang pilihan raya yang akan datang dan sesudah itu mesti mati. Mau tidak ada pilihan. Tetapi orang muda sama ada dia sampai ke peringkat tua ataupun dia mati. Dia ada dua pilihan lagi. Itu kepentingannya. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyebut, yang juga terkenal, yang amat diminati oleh ramai daripada kita, yaitu rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Antaranya ialah zaman muda sebelum tibanya zaman tua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesanggupan kedua-dua pendebat muda ini seharusnya mencabar orang tua juga untuk berdebat sama. Itu je ringkasnya. Jadi kalau mengikut format yang telah kita lalui sebelum ini, maka setiap pendebat ini akan diberi laluan selama 7 minit dalam pusingan pertama, diikuti oleh pendebat kedua untuk disusuli dengan 7 minit lagi, dan seterusnya. Setiap daripada mereka juga akan diberi 5 minit sebagai penggulungan daripada situ, dan kita akan berhenti sekejap selepas itu. Jadi tanpa berlengah masa lagi, saya rasa oleh kerana kedua mereka ini sudah kita kenali, menerusi akhbar, menerusi pemaparan mereka di mana-mana, sama ada dalam majlis diskusi, forum ataupun debat serupa, maka saya rasa saya tidak perlu berpanjang lebar tentang tokoh-tokoh yang dimaksudkan ini. Jadi untuk maksud ini, pada pusingan pertama selama 7 minit, saya akan minta saudara Fatul Bahri
yang berada di sebelah kanan saya ini untuk memanjangkan hujah mengenai tajuk yang telah dibekalkan ini selama 7 minit. Dipersilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Terima kasih tuan moderator, sahabat panel Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Tantawi, sedang hadirin tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Berbicara tentang PRU 13, orang muda nak pilih siapa? Saya kira sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, perlu kita klasifikasikan terlebih dahulu ataupun perlu kita mengetahui terlebih dahulu terminologi orang muda. Siapakah orang muda? Kalau kita melihat, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PRU telah berlangsung selama 12 kali. 50 tahun yang lalu telah berlangsung PRU sampai ke hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka inilah pilihan orang muda. Inilah pilihan orang muda. Jadi adakah kita nak maksudkan orang muda itu adalah orang yang berada pada kurun ini ataupun pada masa ini tahun 2000 ke atas, ataupun orang muda adalah memiliki ciri-ciri cara berfikir tertentu? Saya berkata di sini, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin kita boleh gabungkan kombinasi antara cara orang muda dan juga masa. Sidang hadirin, pertama sekali kita memilih ciri-ciri orang muda itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menggambarkan ciri-ciri orang muda ini sebagai agresif, sebagai kritis. Contohnya apabila sahabat Nabi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai peperangan di saat beliau berusia 13 tahun, agresif. Begitu juga mereka berfikiran kritis. Sehingga kalau kita lihat sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi, antaranya Hudzaifah ibn Yaman, Mu'adz ibn Jabal, mereka mempersoalkan ataupun bertanya kepada Nabi soalan-soalan yang jarang diajukan oleh orang-orang yang senior daripada kalangan mereka. Contoh, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah amalan yang boleh mendekatkan diri dengan syurga? Apakah soalan yang tidak pernah diajukan kepada kamu ya Rasulullah yang mampu mendekatkan seseorang dengan syurga? Menunjukkan mereka ini berfikiran kritis dan terkehadapan. Begitu juga sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berkata orang muda ini agresif, kadang-kala tindakannya itu keterlaluan. Sebagai contoh, apabila datang 2 orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang pertama agak berusia. Ini ada hubung kaitnya dengan hukum hakam di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, di mana lelaki yang tua ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah hukum aku mendatangi ataupun bermesra dengan istriku di siang Ramadan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi masalah. Tiba-tiba datang orang muda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, apa hukum aku bermesra dengan istriku di siang Ramadan? Nabi tidak mengizinkan orang muda. Sehingga sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, mengapa berlaku sedemikian? Orang tua kamu izinkan, orang muda kamu tidak izin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu amlaka li irbih. Sesungguhnya orang yang tua itu mampu mengekang jiwanya. Maknanya di sini ciri-ciri orang muda dia bersifat agresif. Ciri-ciri orang muda dia kritis. Ciri-ciri orang muda kadang-kadang tindakannya keterlaluan. Itu dari sudut ciri-ciri dan cara budaya berfikirnya. Yang kedua, dilihat dari sudut masa, zaman. Sesungguhnya apabila zaman pada hari ini dunia community net, orang muda generasi .net, orang muda digelar sebagai menguasai media sosial. Mengikut kajian AC Nielsen, 82% antara yang berusia 20 hingga 40 tahun menggunakan internet. 20 hingga 40 tahun, 82% daripada kalangan mereka menggunakan internet. Maksudnya dunia orang muda pada hari ini, dunia belia pada hari ini adalah masa, adalah media sosial yang terdiri daripada blog, Facebook dan sebagainya. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu kita katakan 2 ciri-ciri orang muda. Seterusnya saya pergi kepada topik perbahasan kita pada hari ini berkenaan nak pilih siapa. Kalau kita nak bahaskan tentang nak pilih siapa, sudah semestinya perbahasan ini sangat luas. Saya suka memilih cara Al-Quran, cara Allah Subhanahu wa taala, cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh Al-Quran menyatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir." Diharamkan bagi kamu makan darah, makan bangkai dan juga makan khinzir. Begitu juga di dalam hadis Nabi bila ditanya tentang apakah pakaian seseorang itu nak pakai pakaian untuk berihram, untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, Nabi menceritakan pakaian yang tak boleh dipakai. Maka saya di sini saya nak jelaskan ciri-ciri pemimpin yang perlu ditolak oleh golongan muda, pemimpin yang perlu ditolak oleh anak-anak muda dan belia. Pertama sekali, ciri-ciri pemimpin tersebut yang dijelaskan kalau kita lihat, pertama sekali, pemimpin yang selalu menimbulkan huru-hara, kacau bilau, menggugat keamanan negara. Ini perlu ditolak. Sebab ciri-ciri di dalam Islam, kalau kita lihat kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat."
Apabila dikatakan kepada Ibrahim alaihissalam, jadikanlah bumi ini wahai Tuhan, jadikanlah bumi ini bumi yang aman. Bumi yang aman. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, dan juga makan daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi apabila datang manusia-manusia yang cuba menghancurkan keamanan negara, maka ianya perlu ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang mana mereka seringkali menimbulkan suasana ataupun propaganda persepsi, melontarkan pelbagai persepsi agar orang salah faham kepada manusia lain. Saya tidak berkata kepada pembangkang semata-mata, saya juga berkata kepada golongan-golongan yang bersama-sama di dalam UMNO. Adapun menolak, kita katakan kita melontar persepsi menyebabkan berlakunya fitnah, berlakunya tuhmah, tersebarnya perkara-perkara yang tidak baik, umpatan, kejian, ianya dilarang di dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidaklah masuk syurga itu orang-orang yang mereka melaga-lagakan sesama manusia. Sedang apabila anak-anak muda pada hari ini menjadikan media massa, menjadikan media sosial, Facebook, Twitter dan sebagainya untuk menyebarkan fitnah, tanpa mereka menganalisa, saya katakan sebahagian daripada mereka tidak menganalisa maklumat, tidak menganalisa fakta yang mereka perolehi, maka akan tersebarnya fitnah, berlakunya kacau bilau. Ini ciri-ciri pemimpin yang kita perlu tolak, yang sentiasa menimbulkan propaganda persepsi. Kemudian yang ketiga, yaitu yang tidak ada kepakaran, yang tidak memiliki kepakaran di dalam bidang masing-masing. Kerana itu apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, sesungguhnya yang paling layak untuk kamu jadikan dia sebagai pemimpin adalah yang paling kuat dan yang paling amanah. Kekuatan itu, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, merujuk kepada kekuatan jasmani, merujuk kepada kekuatan rohani, iman dan akidahnya, dan juga merujuk kepada kekuatan fizikalnya, dan juga merujuk kepada kemampuannya untuk mengurus tadbir negara dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, al-amanah. Al-amanah bergantung pada jati dirinya. Sesungguhnya kita nak berikan negara ini kepada orang yang ada amanah, sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, tanpa mengira daripada mana ia berasal, tanpa mengira daripada mana ia berkedudukan. Okey, seperti itu. 5 minit lagi kemudian, insya-Allah kita akan sambung Ustaz ya. Jadi sekarang kita beralih kepada Ustaz Nasruddin pula untuk menggunakan 7 minit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'i ni'amih hatta ala taufiqihi lihamdih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyika wa rasulika wa 'abdika wa ala alihi wa ashabih. Terima kasih saudara moderator dan terima kasih Al-Fadil Ustaz Fathul Bari, rakan panel kita pada hari ini, dan seterusnya ucap terima kasih saya kepada semua audien. Kita berbincang tentang pilihan raya umum yang ke-13. Orang muda pilih siapa? Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, saya mengambil satu pendekatan Qur'ani. Pendekatan yang dibawa oleh Al-Quranil Karim dengan membawa kalimah fata ataupun fityatun yang diterjemah sebagai orang muda. Di mana dalam Al-Quranil Karim perkataan fityatun ini juga diterjemah sebagai sikap dan juga sifat yang berani, yang bermoral dan juga yang optimis. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kami telah mengkisahkan bagaimana satu berita yang benar yang berlaku, sekumpulan anak muda yang telah mempertahankan keimanan dan akidahnya daripada ancaman pemimpin dan juga pemerintah yang zalim pada waktu itu. Mereka mengekalkan keimanan, kemudian kami tambah petunjuk kepada mereka, dan ianya telah mempertautkan hati mereka. Dan apabila mereka berdiri, mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta langit dan mencipta bumi. Kami tidak menyembah selain daripada Allah. Kami tidak menyeru selain daripada Allah. Andai kami menyebut perkataan yang lain, maka kami akan sesat. Baik, kisah ini adalah menunjukkan bagaimana sifat orang muda. Sifat orang muda. Berani, optimis, menentang mereka yang cuba mengugut terutama agama mereka. Sementara WHO mengukur kategori orang muda dalam lingkungan usia 24 hingga 35 tahun. Adapun pandangan umum menganggap 21 sehingga 40 tahun.
Sidang hadirin dihormati sekalian, orang muda dalam negara kita hari ini menepati 30 hingga 32% daripada keseluruhan populasi Malaysia yang berjumlah 27.5 juta. Dan 4.6 juta pengundi muda adalah merupakan menepati hampir 50%. Hampir 50% daripada jumlah pengundi yang berdaftar. Ini pentingnya topik orang muda untuk menentukan masa depan negara. Saudara yang dihormati sekalian, generasi muda pada hari ini juga dikenali sebagai Gen Y. Dikenali sebagai generasi millennium, generasi digital, generasi cyber. Yang mana semua daripada nama-nama generasi ini, fakta penting kepada mereka ialah celek maklumat. Celek maklumat. Kerana mereka ini adalah merupakan satu kelompok yang memiliki social network secara online yang begitu luas yang menjadikan mereka celek maklumat. Dan adalah asas utama kesedaran yang mencetus gelombang perubahan dalam negara kita. Dan kebangkitan dalam negara kita di kalangan anak muda adalah kerana mereka mempunyai faktor advantage, iaitu celek maklumat. Saudara yang dihormati sekalian, orang muda dia suka sosialisasi politik dan juga partisipasi politik, bukan sekadar untuk menjadi tunggul memerhati apa yang berlaku. Sebab orang muda hari ini, saudara, dia jemu dengan politik yang bersifat perkauman, politik yang berat sebelah, politik dogmatik, politik yang tidak bebas bersuara. Saya lihat antara fakta yang ditemui oleh pensyarah kanan Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Abu Hassan Hasbullah. Dia menyebut ada 2 poin. Yang pertama, pengundi muda ini sifatnya terbuka. Dan yang kedua ialah mereka tidak akan memegang kata-kata dan janji-janji pemimpin ataupun parti politik, melainkan dia akan menilai apakah dan bagaimanakah pemimpin dan parti politik itu menangani sesuatu isu yang berlaku. Saudara yang dihormati sekalian, anak muda juga jemu dan jelak dengan idea lapuk, dengan korupsi, dengan tren menggula-gulakan rakyat. Dan ini diakui oleh saudara Muhammad Fikri Rosli, pengarang utusan sendiri sewaktu dia menulis. Tren itu sebenarnya bukan saja berlaku di Singapura katanya, bahkan di seluruh dunia. Juga berlaku di negara-negara di Asia Barat. Apabila golongan muda di negara rantau itu dilihat begitu muak dan juga begitu jelak dengan pemimpin-pemimpin dan juga parti politik yang terlalu lama memerintah, dan ditambah pula pemerintahan mereka penuh dengan kezaliman dan kekejaman. Saudara yang dihormati sekalian, benar apa yang disebut. Sebab saya tengok kuasa anak muda berjaya menyusutkan undi popular Parti Tindakan Rakyat di Singapura, PAP, parti pemerintah. Yang mana saya kira satu ketika dulu PAP ini sukar untuk ditewaskan, tetapi dengan kebangkitan anak muda telah berjaya menyusut 60.14% daripada 66.6% sebelum daripadanya. Josh Yeo sebagai contoh, yang dianggap sebagai calon heavyweight di Singapura, mewakili PAP, telah tersungkur akibat kebangkitan anak-anak muda di Singapura. Termasuk gelombang Tunisami yang bermula di Tunisia, yang telah menjatuhkan Zainal Abidin, kemudian pergi ke Libya, menjatuhkan Muammar Gaddafi, dan sekarang sampai ke Mesir, menumbangkan rejim Hosni Mubarak. Menyaksikan kebangkitan rakyat, dan anak muda adalah pemangkin kepada kebangkitan itu. Saudara yang dihormati, demikianlah anak muda menjadi sandaran kepada kebangkitan dan gerakan perubahan. Benar apa yang disebut oleh para hukama, dan setengah riwayat mengatakan ini adalah ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, in aradta an tastashrifa min mustaqbal al-ummah fataraqqabu harakat syababiha. Di mana jika sekiranya kamu mau menyaksikan kegemilangan, kecemerlangan, kemuliaan generasi yang akan datang, kamu tengok bagaimana kebangkitan dan gerakan anak-anak muda. Justru itu saudara, saya menjawab pilihan raya umum yang ke-13, anak muda memilih perubahan dan gerakan ke arah mencetuskan perubahan itu. Ya, nampaknya Ustaz Nasruddin telah berhenti on the dot, kata orang. Masa 7 minit yang diberi, dan kita terima kasih kepada beliau. Dan sekarang sekali lagi kita beralih kepada Ustaz Fathul Bari untuk menghabiskan 5 minit yang terakhir untuknya. Okey, bismillah. Sebentar tadi saya membahaskan tentang ciri-ciri pemimpin yang perlu ditolak, sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila anak-anak muda pada hari ini mereka memiliki kuasa yang saya katakan tadi, kuasa media sosial mereka menggunakan Facebook, blog, Twitter dan sebagainya untuk menyebarkan pandangan-pandangan dan pendapat mereka.
Mereka pada hari ini berhadapan dengan beberapa ciri-ciri pemimpin yang saya tekankan sekali lagi, yang menyebarkan propaganda persepsi. Sama ada daripada pihak UMNO ataupun pihak PAS ataupun pihak PKR, DAP dan sebagainya. Di mana pandangan-pandangan, lontaran-lontaran ini, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang berlaku ada kalanya tanpa fakta. Apabila ianya berlaku tanpa fakta, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertempuran akan berlaku di media cyber pada hari ini kita katakan. Cacian, makian, perkara-perkara yang seperti mengaibkan pemimpin-pemimpin, sama ada daripada pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan, menyerang pribadi-pribadi individu tertentu, karikaturnya dilukiskan, disebarluaskan, dibongkar keaibannya, isu dalamannya, isu luarannya dan sebagainya. Adakah ini politik yang anak muda inginkan? Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila dikatakan sebentar tadi bahawasanya di Mesir dijatuhkan Husni Mubarak, Muammar Gaddafi dijatuhkan di Libya, dan seterusnya berlaku sekarang digerakkan di Syria dan beberapa negara Islam lain. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu kita ketahui atas asas apa gerakan itu berlaku. Kita berbicara di sini, berada di pentas ini berbicara tentang Islam, berbicara tentang kebangkitan dan suara anak muda untuk terus mempertahankan dan menjunjung Islam. Maka kebangkitan yang berlaku di sana atas asas kepentingan, atas asas kononnya kebebasan bersuara, kebebasan yang bersuara yang tidak dibendung, yang tidak didisiplinkan, yang tidak diuruskan, dimanage dengan baik, sehingga berlaku fitnah, sehingga berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ini kita tidak inginkan. Kita inginkan politik yang bersih. Kita benci politik hatred, politik yang mengajar orang membenci orang lain. Sewajarnya kita berkumpul, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin, memberikannya petunjuk, memberikannya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekiranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberi petunjuk kepada Abu Talib, bapa saudara baginda, yang mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam saban tahun, mempertahankan kerasulan, kenabian baginda, membenarkan kenabian dan kerasulan baginda, tetapi di akhir hayat beliau tidak menerima Islam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa bapa saudaranya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala berhak memberi petunjuk kepada siapa pun yang dia kehendaki. Maka perlu kita berusaha mendoakan kebaikan untuk pemerintah, mendoakan agar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap anak-anak muda yang kita katakan perlu ditadbir urus cara mereka berpolitik. Adapun cara berpolitik memperbanyakkan persepsi, melontarkan persepsi, ini merupakan politik ala-ala syaitan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana yang dilakukan oleh iblis, la'natullahi alaih, apabila dia menimbulkan persepsi kepada Adam alaihi salam di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis, qala ma mana'aka rabbuka an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Apabila iblis berkata kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya tidaklah Tuhanmu melarang kamu berdua daripada mendekati pohon ini, melainkan Tuhan kamu tidak mahu kamu berdua menjadi malaikat, dan Tuhan kamu tidak mahu kamu berdua kekal di dalam syurga. Bahkan iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakum laminan nasihin. Aku bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku ini adalah penasihat bagi kamu. Fadallahuma bighurur. Maka iblis memberikan petunjuk yang sesat, tipu daya kepada Adam dan Hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka berdua daripada syurga. Maka inilah politik persepsi yang dimulakan oleh iblis. Persepsi, lontaran persepsi tanpa analisa, tanpa fakta. Kita menerima, kita beriman dan kita mempercayainya. Saya tidak berkata mempertahankan mana-mana pihak, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi ini tanggungjawab bersama. Ini kesalahan bersama. Dalam mana-mana parti politik sekalipun ada anak-anak muda yang tidak bertanggungjawab, maka menjadi tugas dan tanggungjawab parti-parti politik ini mentadbir urus anak-anak muda dengan baik agar mereka mampu memilih siapakah yang terbaik, agar mereka memilih ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu juga apabila kita berbahas tentang pemimpin. Bila kita berbahas tentang pemimpin, apabila disebut oleh Ibrahim alaihi salam tentang keinginan negara yang ekonominya baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang penduduk Sabak, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal. Bagi penduduk Sabak itu, pada tempat mereka itu ada petunjuk dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada syurga di sebelah kanan dan kiri mereka yang akan saya bahaskan sebentar nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, sekarang kita sekali lagi pindah kepada Ustaz Nasruddin. 5 minit juga. Okey, terima kasih.
Saya telah menyebutkan sebentar tadi bagaimana anak-anak muda dalam negara kita dan seluruh dunia sangat mengimpikan kepada perubahan. Dan perubahan telah dicetuskan oleh mereka. Ini adalah satu senario yang berlaku, yang meletakkan semua pemerintah yang berada di atas muka bumi. Mereka terpaksa membayar dengan harga yang sangat mahal jika sekiranya mereka terus angkuh dan juga terus berada di persada kuasa dengan melakukan pelbagai penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Artinya pada hari ini mereka tidak lagi boleh mendabik dada bahawa mereka lah boleh berkuasa buat selama-lamanya. Ini adalah satu realiti, terutamanya apabila kuasa mereka telah terpalit dengan noda, terpalit dengan macam-macam penyelewengan, rasuah dan seumpamanya. Ini mengesahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Tuhan yang memiliki kerajaan, segala kerajaan di bumi dan juga kerajaan di langit. Itulah Tuhan yang telah memberikan kerajaan kepada siapa yang dia mahu. Dan dialah juga Tuhan yang boleh menyentap kerajaan itu daripada siapa yang dikehendakinya. Dialah yang telah memuliakan siapa yang dia mahu dan menghina sesiapa yang dia mahu. Dalam genggamannya lah segala kekuasaan dan keupayaan untuk melakukan apa jua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dihormati sekalian, sejarah dalam negara kita turut menjadi saksi dan menjadi bukti yang berfakta bahawa anak muda negara kita pernah menjana gelombang perubahan dan kebangkitan yang besar. Mereka ini dianggap sebagai agent of change, di mana kalau kita lihat kebangkitan mahasiswa tahun 70-an, kebangkitan anak-anak muda yang menerima fikrah dan juga menerima kefahaman Islam, kesedaran Islam di era 80-an, kebangkitan anak muda di era reformasi era 90-an. Dan yang terbaru ialah kebangkitan anak muda dalam mencetus tsunami politik dalam pilihan raya umum 2008 yang lalu. Kemunculan agent of change ataupun disebut sebagai rijalut taghyir sebenarnya menepati apa yang ditegaskan oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min walin. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itulah bangkit untuk merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah yang menghendakkan sesuatu bala, bencana menimpa mereka, maka tiada siapa yang dapat menghalangnya dan tiada siapa lagi dapat memberi bantuan kepada mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sinonim dengan kebangkitan gerakan perubahan yang disertai dan dipilih oleh anak-anak muda dewasa kini, saya dapati terdapat faktor yang sangat ketara, faktor yang sangat jelas, penolakan anak-anak muda terhadap Barisan Nasional. Saudara yang dihormati sekalian, kajian yang dibuat oleh National Youth Survey selepas pilihan raya yang ke-12 tahun 2008 yang lalu, yang melibatkan anak muda sekitar 20 tahun ke 35 tahun, mengambil responden seramai 2,518 orang. Ada dua soalan ditanya. Yang pertama, apabila kamu memilih sesebuah parti, parti manakah yang kamu akan pilih? 77% daripadanya menjawab ialah multiracial party, bukan parti berasaskan perkauman. 20% sahaja yang mana menyebut mereka sokong parti yang mengikut keperluan kaum. 2% tak tahu dan 1% tidak beri sebarang respon. Adapun soalan kedua ialah apakah isu ataupun perkara yang kamu mahu bagi sebuah parti politik untuk kepentingan anda suarakan kepada ramai. 46% daripadanya bercakap soal dia mahu parti itu menyuarakan tentang managing the economy, pengurusan ekonomi, dan 29% ialah menentang corruption dan 19% untuk menangani bagaimana inter-ethnic relation yang ada dalam negara kita pada hari ini. Dan 59% daripadanya adalah mereka mahu supaya kerajaan, parti politik dan mana-mana saja pemimpin politik mendengar suara mereka yang mereka mahu kemukakan sebagai anak muda mewakili 50%, hampir 50% jumlah pengundi muda yang layak mengundi dalam pilihan raya umum yang akan datang. Ustaz dah habis dah? Oh, saya dah habis. Oh, habis dah. 20 saat tak ada apa. Oh. Okey, terima kasih Ustaz. Kalau dah habis, saya duk tunggu bila nak habis. Saya duk dapati tadi kata orang putih time flies, masa terbang. Jadi yang 24 minit yang diberi kepada kita tu rasa macam 10 minit.
Jadi alhamdulillah kedua-duanya telah dapat menyimpulkan pemikiran mereka dalam masa yang lebih singkat daripada 24 minit yang diperuntukkan. Alhamdulillah. Jadi kita berhenti rehat sebentar sebelum kita kembali mengikuti segmen kedua debat kita pada petang ini.